أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. Udzakirukum nafsi bi ikhlasan niyyah lillahi ta'ala. Maka marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat kita hadir ke majlis ilmu ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, qala Allah taala wa khalaqa kulla syai'. Mafhumnya? Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syura ayat 11, qala Allah taala laisa kamithlihi syai'. Mafhumnya, tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah dalam apa jua sudut sekalipun. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa taala, difahami daripada kedua-dua ayat ini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dia menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jisim yang besar seumpama gunung. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jisim yang kecil seperti semut atau habuk. Dan Allah Subhanahu wa taala dia telah menciptakan jisim yang kasar. Apakah itu jisim yang kasar? Jisim yang kasar itu adalah jisim yang boleh dipegang dengan tangan. Contohnya seperti manusia, batu bata, pokok dan selainnya. Allah Subhanahu wa taala juga telah menciptakan jisim yang halus. Apakah itu jisim yang halus? Jisim yang halus ialah jisim yang tidak boleh dipegang dengan tangan. Seumpama cahaya, kegelapan dan udara. Allah Subhanahu wa taala dia menciptakan sebesar-besar makhluk, iaitu Arash. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sekecil-kecil makhluk, iaitu zarrah. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan segala sesuatu yang dia ciptakan. Allah Subhanahu wa taala dia ciptakan manusia, dia ciptakan batu bata, dia menciptakan pokok. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dalam apa jua sudut sekalipun dengan manusia, dengan batu bata, dengan pokok. Allah Subhanahu wa taala dia menciptakan malaikat, dia menciptakan jin, dia menciptakan cahaya dan kegelapan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupainya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai cahaya, tidak menyerupai kegelapan. Allah tidak sama dengan apa jua yang dia ciptakan. Ini penting untuk kita tahu, kerana di luar sana ada sebahagian orang yang tidak belajar ilmu agama. Dia mempercayai dalam solat, ketika solat dia khayalkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu seperti cahaya, seperti kegelapan. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Ini bukan keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar adalah mengikut apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan keyakinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ulama kita meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai segala sesuatu yang dia ciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala dia tidak berhajat kepada segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada malaikat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada manusia. Sama ada perkara kebaikan, ketaatan ataupun kejahatan yang kita buat, itu langsung tidak memanfaatkan Allah atau memudaratkan Allah. Bahkan kebaikan yang kita lakukan itu ia memanfaatkan diri kita, dan keburukan yang kita lakukan itu ia memudaratkan diri kita.
Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada manusia. Dan malaikat bukan pembantu Allah, malaikat bukan pembantu Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan tugas-tugas yang tertentu kepada malaikat untuk mereka laksanakan. Tapi bukan makna Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada malaikat. Semua perkara-perkara yang dilakukan oleh malaikat itu, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan mereka, perkara-perkara itu boleh saja terlaksana dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita ingat tentang perkara ini. Dan Allah Subhanahu wa taala dia Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada arash. Tidak berhajat kepada arash. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada arash. Arash ini adalah makhluk yang paling besar. Makhluk yang paling besar adalah arash. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada arash. Allah Subhanahu wa taala tidak duduk atas arash. Bahkan Al-Imam Syafi'i kata, "Man i'taqada anna Allah jalisun 'ala al-'arsy faqad kafar." Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang kata ataupun meyakini, man qala aw i'taqada anna Allah jalisun 'ala al-'arsy faqad kafar. Barang siapa yang kata atau meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala itu duduk atas arash, maka dia terkeluar daripada Islam. Kerana apa? Kerana dia mendustakan Al-Quran. Kenapa mendustakan Al-Quran? Ya, sebab dalam Al-Quran kata bahawa Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluk. Tetapi kata-kata yang memberitahu bahawa Allah Ta'ala itu duduk atas arash itu telah mensifatkan Allah Ta'ala dengan salah satu daripada sifat makhluk, iaitu duduk. Maka disebabkan itulah orang yang meyakini bahawa Allah Ta'ala itu duduk atas arash, ataupun keyakinan meyakini Allah Ta'ala itu bertempat, sama ada pada suatu tempat ataupun di mana-mana tempat itu adalah keyakinan yang kufur, wal'iyadzubillahi ta'ala. Keyakinan yang benar adalah seperti mana yang dikatakan oleh ulama-ulama kita dan ulama-ulama Arab, iaitu telah berkata salah seorang daripada ulama di Penang zaman dahulu yang bernama Allahumma salli ala Muhammad, Imam Zainal Abidin, ataupun Imam Zainal Abidin, dia kata apa? Dia kata dalam kitab dia Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, dia kata Allahumma salli ala Muhammad, dia kata, jika berkata bagi engkau oleh yang berkata di mana Allah, maka jawapannya tiada ia pada tempat. Tiada ia pada tempat. Mafhumnya, kalau ada orang tanya kamu di manakah Allah, soalan ini tak boleh ditanya. Haram untuk ditanyakan soalan ini. Tapi kalau ada orang tanya soalan yang tak boleh ditanya ni, ditanya di manakah Allah, maka jawapannya apa? Tiada ia pada tempat. Mafhumnya, Allah Ta'ala itu wujud tanpa tempat. Ingat kata-kata ini, Allah Ta'ala wujud tanpa tempat. Dan ingat bahawa apa sahaja yang tergambar dalam fikiran kita, Allah tidak seperti itu. Apa jua yang kita gambarkan dalam fikiran kita, Allah tidak seperti itu. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia, whatever you imagine in your mind, Allah does not resemble it. Ataupun dalam bahasa Arab, mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dhalik. Ini siapa yang kata? Imam Dhunnun al-Misri, salah seorang ulama yang terkenal, yang alim, yang alim, dia kata mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dhalik. Dan berselari dengan kata-kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali, dia kata mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dhalik. Apa sahaja yang tergambar dalam fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Maka untuk malam ini mudah kita punya ilmu untuk kita ingat dua kata-kata, dua kalam ulama ini. Ini kalam yang sangat-sangat penting untuk kita hafal dalam bab akidah. Iaitu yang pertama, Allah wujud tanpa tempat. Allah wujud tanpa tempat. Allah exist without a place.
Dan kata-kata yang kedua adalah mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dhalik. Whatever you imagine in your mind, Allah does not resemble it. Apa sahaja yang tergambar dalam fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu wa jazakumullahu kulla khair. Semoga Allah Ta'ala menghimpunkan kita di dalam syurga seperti mana kita dihimpunkan dalam majlis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tahlil 3 kali dan selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Barakallahu fikum.